عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah, pertama-tama kita sama-sama mengajak kesyukuran kepada Allah dengan taufik hidayah serta inayah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini insya-Allah pada maghrib kuliah kita, iaitu kuliah terpandukan kuliah Faridatul Faraid. Hadirin muslimin muslimat, kemarin dua kematian kawan-kawan semua di Pengkalan Baiman, anak murid juga, lepas mayang lahok bagi salam jatuh mati. Alhamdulillah, eloklah. Kemudian Ustaz Rafa'i pun Tuhan ambil dah. Tiap-tiap hari sehari seorang Allah Ta'ala ambil balik. Kita alhamdulillah ada peluang lagi kita hidup. Cuma satu, siapa ingat kepada tuan-tuan, perempuan sama juga. 3 perkara tu kita nak mati kena bagi ada. 3 perkara tu kena bagi ada. Salah satu tak ada, kita kena azab dengan Allah. Bukan setakat azab, nak mati pun sakit. Nak mati pun sakit. Tuhan benci. Bagi sempurna 3 perkara tu. Apa dia? Hak fardu ain tu. Yang pertama, kita mengaji ilmu tauhid. Saya mula rasa macam tak mau dah mengajar ilmu tauhid. Tak mau mengajar lah badan apa tak apa nak sihat lagi. Tu imam panggil lah. Kena mai juga. Kita pun ingat kawan-kawan dia tolong cerita tentang ilmu tauhid. Kalau saya tak mai rasa berdosa pula. Penting tentang ilmu tauhid, nombor 1. Yang kedua, kita bagi selesai ilmu fiqh kita. Yang ni disebut sebagai rukun agama ni. Yang iman, Islam, ihsan ni ada datang ni. Yang ketiga, kita mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni penting. Iman, kita bicara tentang ilmu tauhid. Islam, kita bicara tentang ilmu fiqh. Bagi elok semayang kita, bagi ada rasa kita dengan Tuhan waktu kita solat. Kemudian ilmu tasawuf, tang duduk dipanggil ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Buat amal ibadah kita bagi elok, cantik, menepati dengan syarat dan rukun dia. Menepati dengan hubungan kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat kemenangan di dunia, kita dapat kemenangan di akhirat. Ini saya bincang sikit tentang, kalau bicara tentang iman, tuan-tuan pun tahu dah iman. Iman tu apa dia? Kepercaya hati. Iman makna percaya hati serta mengaku putus dalam hati kita apa yang kita nak percaya, apa yang kita nak mengaku putus tu. Apa juga perkabaran yang Nabi sampaikan kepada kita, dan perkara itu bersangkut pun dengan agama, tu dia panggil iman. Walaupun benda tu kita tak amal, tapi kita kena yakin. Contoh semayang, kita tak semayang, berdosa. Petikai semayang, kufur lah yang tu.
Kita yakin apa juga yang Nabi khabar kepada kita, perkara ni dia bersangkut paut dengan agama. Yakin sungguh-sungguh. Yang tu nama dia iman. Islam, itislam wal imkiyat. Islam menerima serta mengikut. Menerima, mengikut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam. Yang ketiga ni ihsan. Ihsan ni kita nak tahu juga rukun dia tu. Ihsan dia ada rukun 3. Yang pertama dia panggil takwa. Rukun ihsan, takwa. Yang kedua dia panggil tawakal. Tawakal tu ala Allah. Tu nak bagi ada sifat ihsan tu. Ni 3 perkara dia bagi cantik. Dan yang ketiga ikhlas. Baik, kita tengok dulu tang ni. Yang kata takwa tu macam mana? Takwa dia ada 2. Satu dia panggil takwa zahir. Tak sempurna lagi. Kena buang yang kedua pula. Yang kedua dia panggil takwa batin. Takwa zahir tu apa? Semayang, puasa, zakat. Itu dia panggil takwa zahir. Takwa batin ni apa dia pula? Ikhlas. Ikhlas. Kita beramal ibadah tuju, jangan tuju yang lain, tuju ke Allah Ta'ala. Baru ni di Paya Keladi panggil Ustaz Zaini ni buat ceramah. Ramai Ustaz Zaini tanya, hampa duk semayang ni pasal apa? Dia kata banyak bukan kata bila semayang tu pasal syurga. Kalau tak semayang, neraka. Apa kata Ustaz Zaini? Hampa semua esok kena azab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hampa niat semayang maghrib tu kerana Allah Taala, hampa kena ubah. Sahaja aku semayang pada maghrib kerana syurga. Selesai masalah. Esok kena azab dengan Tuhan. Tak boleh. Dalam bab ihsan ni yang Nabi kata anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu yaraka. Buat amal ibadah ni ikhlas kita ke Allah Taala seolah-olah kita nampak Tuhan duk perhati kita. Dia perhati habis. Hang betul ke, hang tak betul ke, hang kecoh ke tak kecoh, semua di dalam ilmu Tuhan. Kita kena cun-cun. Kalau kita tak nampak Tuhan, yakinlah Tuhan duk perhati habis semua gerak-gerik kita. Itu hadis sahih. Baik. Takwa nak kita ikhlas. Bagi elok. Tawakal ni serah diri kita bulat-bulat. Kita usaha serah kat Tuhan. Saya sakit, nak marah kat Tuhan ke? Saya pun tak mau sakit. Siapa mau sakit? Siapa mau macam saya ni? Siapa pun tak mau. Tapi nak macam mana kehendak Allah Ta'ala. Cuma kita ni angkat tangan berdoa ya. Tuhan berkenan doa. Tu yang boleh mai tu. Kau tidak kira payah dah kata. Mati dah aku. Aduh. Tak ingat dah. Bini tak ingat, apa pun tak ingat dah. Habis Tuhan ambil sebelah. Saya dapat rasa dah. Saya dapat rasa dah. Habis tu apa dah? Saya doa banyak-banyak. Syariat, maka ubat. Hakikat, Tuhan lah. Makan kau dia nak bagi, hilang pun hilang. Kau dia tak mau bagi, matilah. Lagu tu lah. Itu kita bertawakal kepada Allah. Kita pun lagu tu lah. Bagi elok-elok. Tu tawakal. Ikhlas ni makna kata kita buat kerja macam kita bicara atas. Tak usah duk tuju pasal lain. Tuju kerana Allah Ta'ala selesai. Jangan jadi wahbi. Wahbi memang dia kata lagu tu semayang kita pasal nak masuk syurga. Kita tak usah ingat lagu tu. Aku semayang kalau Tuhan nak tok dalam neraka pun ikut suka dia. Tuhan tak pernah ingkar janji. Kalau dia kata dia buat, dia buat. Kalau kata dia bagi, dia bagi. Semayang hebat. Ustaz pula tu. Dia nak tok aku masuk dalam neraka, ikut suka dia. Kita kali buat apa? Tu nak bagi ada kontak kita dengan Allah Ta'ala tu waktu kita semayang. Cuma satu saya nak peringat dalam semayang. Semalam saya di P juga, dah orang panggil PJR. Tuan-tuan tolonglah saya, tuan-tuan semua muslimin, muslimat, jaga tentang kalimah tu. Allahu Akbar tu jangan tinggal. Saya sakit yang tu lah saya minta ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alih bahasa Allah Maha Besar. Makna dia apa? Makna dia tu Allah Maha Besar. Dia Maha Berkuasa. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada satu perkara yang tak duduk di bawah takdir kita kuasa Allah Ta'ala. Semua di dalam kehendak Allah Ta'ala.
Jadilah dekat. Jadi bila kita sembahyang teringat Allahu Akbar, bukan besar dengan makna macam manusia dak. Bukan dia duduk atas langit. Pegang yang tu kejap-kejap. Jadi takbiratul ihram, bila kita kata Allahu Akbar tu, lepas takbir tu yang tu rukun qauli. Bila kita rokok tu jaga. Tuan-tuan, saya tak boleh kita baca tu bila rokok kita nak kata Allah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan sifat-sifat keagungannya. Kalau dengan kalimah Allahu Akbar kita cuma kata di mulut tanpa kita mentasdik dengan hati, tuan-tuan tak boleh kata. Nak kata maha suci Tuhanku yang maha agung dengan sifat-sifat keagungan, tak boleh pi. Saya tahu, saya boleh rasa dah. Tak boleh pi. Cuma kita kata mulut ya, hati kita dengan Tuhan tak ada lah. Pendek kata, dalam solat kita daripada A sampai Z semua kita ada hubung kait dengan Allah Ta'ala. Jaga. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Puji-puji kat dia juga. Nak turun tu jaga. Sujud. Kalau Nabi ada, haram kita sujud kat Nabi? Tak boleh. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayang mulut kita nak kata Allahu Akbar, kita nak turun sujud, ingat senang tuan-tuan? Nak bagi rasa hati kita dengan Allah Ta'ala waktu kita nak letak tu, nak letak lantai kita tu, nak letak kepala kita di lantai tu, kita tak pernah nampak Tuhan, kita yakinkan Tuhan tu ada. Jaga. Ni saya nak beringat tu, anak saya kena tu. Tidak saya tu yang main lambat. Dulu sakit dah. Bila sakit tu mulalah, apa nama, di kedai duk jual apa, di kedai duk jual hak sedap lah yang tu, makan hak kedai punya tu, yang tu Yahudi punya kopi apa tu, apa nama, anak saya pergi makan yang tu lah. Dulu kena ada sekali tuan-tuan, saya tak ingat nama tu, di kedai-kedai ada jual babak natang apa tu, nama tu pun Starbucks. Saya kata dah kat anak, jangan, kerana yang ni Yahudi, yang ni depa bawa masuk dalam tokong Hindu tuan-tuan. Dia bawa pergi kat tokong Hindu tuan-tuan, depa puja di situ, depa jual bagi kita makan. Anak saya makan. Malam mimpi dah. Hindu, perempuan Hindu putih mai kat dia. Turun sini. Semalam bangkit tidur, duk terketak-ketak lagu tu lah. Dia kata dah, hangpa ketegak. Abah duk kata jangan Kentucky ke apa, tok sah makan hak kita punya ada, balik buat di rumah. Duk anak-anak ketegak. Kali ni boleh aban. Tadi duk melaneh. Duduk stand di atas rumah saya tu. Sat jauh balik tengok. Kita duk ingat kau cicak. Gedung-gedam. No hak anu ikut mai. Yang tu memang Yahudi. Saya pi di Israel, saya tanya mereka, memang yang tu kat kami pun ada, tapi orang Yahudi pun tak minum benda tu. Kita Melayu ni lebih kurang macam Nabi Ibrahim, kena ikut dan dia mampu tak tahu hala. Jaga tuan-tuan, takut. Jadi kita jaga pemakanan, kita jaga tengok orang dulu. Saya dah pesan dah kat anak-anak, jangan tengok orang jual tu. Tengok siapa yang jual tu, ambil kisah semua. Kan ni melompat macam Tarzan dah. Tu Starbucks tu cukup bahaya. Jangan tuan-tuan. Tak usah, kalau tuan-tuan tak percaya, ambil Starbucks tu bubuh di rumah sudah. Kalau tuan-tuan minum, saya mula saja rasa berat lah nak semayang. Semayang daripada takbiratul ihram kosong, tolak kosong. Jahat tuan-tuan tu. Dia jahat. Nak bagi lingkup kita. Macam mana kita azab 22 bulan, macam mana DAP buat kat kita, ni pun sama juga, ni pun jaga juga ni. Tu pun dia lah tu, mungkin tahuan kita dengan COVID ni, tak ni depa kalut nak kuasa. Orang Melayu teruk sangat. Jadi kita jaga, ingat yang kata ihsan tu pertama takwa ada dua, takwa zahir, takwa batin. Takwa batin tu pada kita zahir tu kita semayang, puasa, zakat. Hak batin tu itu kontak kita dengan Allah Taala. Tentukan setiap perbuatan kita Allahu Akbar elok-elok. Kemudian jangan lupa habuan yang kita semayang tu Tuhan bagi dah kat kita. Cuma kita faham tak tahulah. Kadang-kadang kita semayang ni tuan-tuan, kadang-kadang saya lah, masa saya sihat dulu ikut dan ya.
Padahal dalam solat kita tu, Rabbighfirli itu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya lah Tuhan, sampai kelas saya tak tinggal yang tu. Rabbighfirli ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Bayang kita kata kat Tuhan kita tu, satgi nak sujud tu. Warhamni ya Allah, rahmatkanlah aku. Orang mati pun kita Allahumma fillahu warham, rahmat, kalimah rahmat tu. Tak tahu, kita tak tahu nak cerita kalimah rahmat tu macam mana Tuhan bagi kat kita. Benda hak kita tak mau tu Tuhan tak bagi, Tuhan bagi benda hak dia mau ya. Tu rahmat. Rabbighfir wajah warfa'ni ya Allah, angkat darjat aku. Warfa'ni, cukup. Warfa', angkat darjat aku, cukup. Semayang, puasa, zakat aku. Warfa'ni, angkat darjat aku, kemuliaan kita. Tak bagi Tuhan angkat. Wazuhni, bagi rezeki kat aku. Wahdini, bagi taufik dan hidayah kat aku. Wa'fu'ani ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Kemudian baru kita letak sujud, lega kita rasa. Macam mana berlaku sahabat Nabi. Nabi kata tengah duk mengajar, Nabi kata, hampa nak tengok sagi ahli syurga? Sahabat-sahabat kami nak tengok. Mai satu pemuda. Tu, Nabi kata tu ahli syurga. Malaikat Jibril bagi kata tu ahli syurga. Sahabat Nabi nak pergi tengok. Nak tahu macam mana hebat sampai dia ni, sampai Allah Ta'ala letak dia sebagai ahli syurga. Minta kat Nabi 3 hari nak pergi duduk rumah depan. 3 hari. Tahajud tak bangkit pun. Tapi bila dia semayang, dia kata hilang dunia dia. Semayang hilang dunia dia. Dia dengan Allah Ta'ala ya. Lagu tu pun jadi amal. Oh, Masya Allah, tu dia. Kita nak semayang tu, kita nak cuba, kita nak create bagi elok. Alhamdulillah tu imam membaca pun kita dapat rasa sedap bacaan. Bukan saya nak angkat, saya bukan jenis angkat bulu dah. Ada rasa, orang semayang ni kita boleh rasa. Ni kadang-kadang kita semayang pun tak ada rasa. Tak ada rasa. Angkat takbiratul ikhram ni saya kena buang dah tu di betam masjid Taqwa, kena buang dah. Tegur. Buang pi, saya kata saya bukan suka sangat. Doa Allahu Akbaru. Hang ngaji tang mana? Ya hampa pergi lantik dia jadi tu imam. Allahu Akbaru. Aduh. Tegur kena. Apa nama tu? Hak Pulau Pinang itu? Zaki Yudin buku hantar. Dok rasa bangga kita ada dengan pangkat kita, dengan jawatan kita. Macam mana berlaku di Kuala Lumpur yang kata bila bapak tu mati, bapak sebelum mati, bapak peringat kat anak dia. Hang, kalau aku mati buka almari tu. Ambil benda tu. Bubuh di kaki aku. Masa selesai orang mandi aku. Kemudian bila bapak dia tu mati, habis tu imam tengok, ambil pergi buka tengok apa ada buka apa, stokin apa, stokin buruk. Anak beritahu ke tu imam ni, ayah saya wasiat kalau dia mati buh stokin buruk ni dalam badan dia. Tu imam kata tak boleh, haram, tak boleh. Dia kena yang tu, dia tak boleh. Dia kata mana boleh ni, ayah saya wasiat lagu tu, tak boleh. Ayah dia orang kaya lah. Barulah lawyer main beritahu kat dia. Apa dia nak cerita, kata aku ni duit punya banyak. Di Kuala Lumpur duit punya banyak. Nak pakai stokin buruk tu, hak cabuk ataupun masuk ke aku, tak boleh. Habis tu saya mengajar di PJR, saya tegur aku tu lah. Apalah kita nak bangga dengan duit ringgit kita? Apa kita nak bangga dengan apa yang ada pada kita? Ya Allah, betul ya. Iman, Islam, ihsan bagi cantik tuan-tuan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kawan saya yang mati di Pengkalan Maiman tu, Din tu, kata Din tu, Masya Allah. Kuliah saya mengajar tak pernah tinggal. Saya banyak cerita lagu-lagu tu ya. Tak tahu nak boleh pergi pula, tak tahulah, jauh sangat. Saya pun tak sihat hari tu saya tak orang pergi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan buat amal ibadah kita bagi elok betul-betul. Ini saya nak baca tentang mana tak tahu, tak teringat dah. Bukan surat berapa. Saya baca pelan-pelan bagi tuan-tuan ni. Muka surat berapa tu imam? Sebelah tang mana? Tiada ada kharis tu nah. Tiada ada tang mana tu imam cari saya. Ni tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kena cari balik dia punya tempat dia tu.
Oh, ni kita bicara tentang sifat maknawiyah. Ingat, kita mengaji tauhid, kita ada dua ulama. Satu ulama, Abu Hasan Asy'ari, dia berpegang dengan sifat 13. Hak yang ni muktamad. Muktamad, kita clear hak sifat 13 tu cukup dah. Kepada sifat nafsiyah, salbiyah, makni, cukup. Ini pendapat siapa? Abu Hasan Asy'ari. Ini yang kita nak bicara ni pendapat Abu Mansur Maturidi. Dia berpegang dengan sifat 20. 20. Hak yang ni muktamad, hak yang ni masyhur. Pitanya lah tang mana pun mengaji, aku mengaji sifat 20. Masyhur pendapat Abu Mansur Maturidi. Baik, maka di sini dia bicara kita ni tentang sifat maknawiyah. Kaunuhu tu dia lah. Kaun tu sifat maknawiyah tu. Apa dia sifat maknawiyah? Dia sifat, ingat dulu, kita dah bicara dah qadrah, iradah sampai habis 7. Kemudian hak 7 tu kita nak ambil pula sifat maknawiyah. 7 hak yang tu sifat maknawiyah pun 7 lah. Bila kata Allah Ta'ala ada sifat perkuasa, qadrah, tentu kita buat satu kata keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perlihat, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pendengar. Bagi cantik-cantik tu dia panggil sifat maknawiyah, ialah sifat yang mengkampuh sifat-sifat makni di zat Tuhan. Tu dia. Bicara tentang tu lah. Kemudian dia kata di sini qala muallif, ingatlah sifat nafsiyah, sifat nafsiyah, nafsi diri ada. Yang tu bukan sifat wujudi, amrun yang tibari, kata saja. Contoh kita kata ada kipas angin. Ini tauhid ni, ada kipas angin. Yang kita nampak tu kipas angin. Ada kita boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Ada Tuhan, kita yakin. Ada Tuhan. Siapa boleh tengok Tuhan? Zat dia macam mana? Sifat dia macam mana? Tak tahu. Tapi kita yakin benda tu ada. Tapi kita tak nampak tengok. Yang tu dia kira amrun itibari. Kemudian dia masuk pula main sifat nafsiyah. Sifat salbiah, sifat salbiah tu. Makni main sifat salbiah. Ada berapa? Qidam, baqa, muqalafah, qiyamu, wahdaniyah. Ni. Yang ni ya. Ada 5 ni. Sifat ni pun sama juga. Dia bukan masa wujudiyah. Amrul itibari juga. Contoh kita kata qidam, makna sedia. Apa dia sedia? Makna sedia tak ada mula. Apa yang tak ada mula? Zat Tuhan, sifat Tuhan tak ada mula. Lain semua ada mula. Baqa, apa makna baqa? Kekal. Apa makna kekal? Tak menerima binasa. Zat Tuhan tak menerima binasa, sifat dia tak menerima binasa. Kita menerima binasa semua. Aku bilang kiaslah sampai habis. Kata saja. Yang tu dia panggil amrun itu. Mai sifat yang ni, mai qadrah iradah. So sifat nafs, sifat makni, dia panggil sifat makni yang 7 tu. Sifat tu bangsa dia panggil sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada sungguh. Kalau Tuhan buka hijab, kita boleh tengok. Satu qadrah Tuhan, satu. Habis tu kita tak tengok, kita duk parti dalil. Tuhan ada baru dalil baru alam ni. Dialah tu dalil, kena tahu dalil. Kemudian dia main sifat maknawiyah. Yang tu pun amri itibari, bukan wujudiyah. Nak habaq kata tu, Tuhan ada sifat qadrah, perkuasa. Bila Allah Ta'ala ada sifat perkuasa, kita nak kata macam mana? Maka kita pun kata keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa. Punca dia ada sifat perkuasa, dia berkuasa. Tuhan ada sifat pendengar. Bincang sifat maknawiyah, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat keadaan tu. Kaun tu keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kaunuhu qadirun. Sifat maknawiyah, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat, kita kata dia bersifat dengan sifat perkata, pelihat, pendengar. Pasal dia ada sifat pelihat tu, maka dia boleh melihat. Pasal dia ada sifat perkata tu, dia boleh berkata-kata. Bagi cantik yang tu. Clear yang tu selesai. Kemudian yang ujung tu kita bicara tentang sifat, kita kata sifat qadrah tu, nak abang keadaan Allah Ta'ala tu. Dia mengadakan makhluk, dia meniadakan makhluk. Harus bagi Allah Ta'ala mengadakan dan meniada.
Dia nak buat makhluk bagi ada pun boleh, dia tak mau buat bagi ada pun boleh, hak dia. Tu dia kuasa Tuhan kita. Dia ada sifat isti'na, dia maha terkaya. Tuhan kita dia ada sifat, dia panggil sifat tu bagi elok-elok, bagi cantik-cantik, insya-Allah. Maka kita bicara bab kita pula. Ini dia bicara tentang dia nak tengok tanah. Bahkan ia amrun i'tibari. Yang kata amrun i'tibari itu sifat ma'nawiyah. Amrun i'tibari, bukan wujudi. Hak wujudi itu sifat. Bila sifat tu ada qadrah berkuasa, maka kita pun kata macam mana keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat berkuasa. Berkuasa tu sifat bangsa ada sungguh. Hak yang ni tak. Kaunuhu kaun keadaan-keadaan tu dia panggil sifat. Tu dia tulis ini, dia amrun i'tibariyah, artinya beberapa perkara tu bicara tentang sifat ma'nawiyah. Beberapa perkara yang diiktibarkan, yang dia ambil kira. Nak bicara bab sifat ma'nawiyah tu, yang diiktibarkan pada zihin, ada di hati kita zihin, dan jua tiada ada ia pada qori, ada pada fahaman mata ini, kaki mata kita ni, hati kita ni, tapi nak tengok benda tu tak ada. Dia panggil amrun i'tibari, sifat ma'nawiyah tu. Baik. Maka tak kala itu, maka makna ingkar. Yang ini nak cerita ni, yang boleh jadi kufur ni. Maka tak kala itu, maka makna kita nak bicara tempat sifat maknawiyah tadi tu. Dan barang siapa dia kata ni ingkarkan, menolak sifat maknawiyah. Dia menolak sifat maknawiyah. Hampir mengaji apa? Aku pergi mengaji ikut pendapat Abu Hasan Asy'ari dia kata. Hak 13 tu sifat maknawiyah, yang tu tak aku tak ikut. Dia kata tak ada yang tu yang hak ada yang ni. Ada. Dulu duk mengaji kat PGR, dah tak mau pergi dah. Duk pinuh Kota Kuala Muda sebarang sana. Tanya Haji Makno, sifat maknawiyah. Itu dia kata semua wujud tak ada apa. Dia kata semua tak ada apa, buat macam main. Bahaya sungguh, saya kata. Boleh jadi kufur ni. Sini kata macam mana? Maka tak kala itu, kita bicara dahulu, maka makna dia kata ni ingkarkan, makna orang yang menolak, mengingkarkan akan ahwal. Ahwal tu sifat maknawiyah lah tu. Ahwal, sifat maknawiyah yang 7 tu. Dia tak percaya dengan sifat maknawiyah. Dia baca sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiah, kemudian sifat makni yang tu ya. Dia petikai, cerita dia mempetikai sifat maknawiyah ni. Maka orang tu boleh jadi macam mana, kita tengok di sini. Mengingkarkan ahwal pada mereka yang menafikan. Menafi dengan makna kata menolak. Menolak ni bukan makna kata mempetikai tak. Yang menafikan menafikan apa ni ayat ingkar. Tu. Yang menafi, dia kata menafikan ayat ingkar lebihnya atas makni tu, bersifat makni tu. Apa ingkar, dia tolak. Yang had 7 lagi tu. Dan tiada ingkar padanya subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menafikan benda tu. Yang dia kata yang kuasa, yang ada sifat berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat berkuasa. Manakala daripada asalnya, kerana bahwasanya yang demikian itu orang yang menafi sifat maknawiyah. Nak jadi macam mana bukan kita kata. Orang yang menafi sifat maknawiyah, dia kata sini Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasa, yang ada sifat berkuasa, manakala daripada asalnya, mula daripada sifat maknawiyah tu, maka orang tu kerana bahwasanya yang demikian itu orang yang tak percaya dengan sifat maknawiyah itu boleh jadi kufur wal a'yazubillahi min zalik. Tak mai dah di PJM, tak mai dah. Dia mengaji kat ustaz apa tu nama belah-belah.
Bukit kecil ke apa nama bukit? Batu Lentang ke apa nama tu? Ustaz apa nama tu? Ada pondok di situ. Dia tak sembahyang jemaat. Dia kata saya tak sembahyang jemaat, dia kata. Oh jenuh, dia kata. Oh Haji Makno kata ni apa cerita dia sembahyang jemaat pun tak mau ni. Tu banyak, tempat kita banyak. Kerana ni boleh jadi kufur, wa'iyazbillah min zalik. Kerana bahawasa ada perkara yang diijma'kan. Benda ni alim ulama, ijma' ulama, Abu Hasan, Abu Mansur dan ulama waktu tu juga, waktu zaman mereka tu. Kerana bahawasanya ada perkara yang diijma', setuju oleh alim ulama. Kita pegang Abu Hasan, Abu Mansur, cukup dah. Walaupun Abu Hasan dia tak mengisbat sifat maknawiyah, tapi dia kata sifat maknawiyah tu zat. Cuma dia kata sifat makni bagi sifat sifat makni bagi sifat maknawiyah, dia kata tu. Sekali kita tengok sini. Kan bahasanya ada perkara yang diijma'kan atasnya. Sehingga dia kata, sehingga-hingganya tiada wajib, sehingga tiada wajib kita bilang akan dia atas jalan tafsili. Tafsili ni satu-satu. Ambil cara tafsili. Ijmal satu-satu tafsili. Ambil tahulah sikit-sikit benda tu. Jangan petikai. Ijmali secara satu-satu. Tafsili. Ini. Ijmal, tafsil. Bahkan tafsil dan dia kata bilangkan ia ada sifat makniyah itu atas jalan tafsili, tafsir satu-satu atas qaul yang rajih. Itu pendapat Abu Hasan Asy'ari. Dia pun tak memetikai, dia kata benda tu ada. Dan wajib beriman dengan dia, dengan sifat makna. Wajib kita beriman dengan sifat maknawiyah kerana ia setengah. Kerana ia setengah. Kita mainlah sifat yang mainlah sifat makna. Ia tu setengah daripada segala perkara yang dia kata perkara kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan. Jangan duk petikai. Dan demikian lagi, jadi kufur, boleh jadi kafir. Demikian lagi, kata pengarang kitab ni, boleh jadi kufur. Macam mana kita tengok lagi. Dan demikian lagi, jadi kufur orang yang menafikan sifat nafsiyah. Yang saya kata kawan tu duk mengaji tu kat PR, tak mau pergi dah. Dia pun kata sifat nafsiyah ni bukan ada apa. Bukan ada apa pun. Kita pun faham sifat nafsi, wujud tu sifat nafsiyah. Dia pun tak ada Dia kata benda-benda ni semua buat leceh ni. Mula banyak tempat saya pun duk pergi dah. Belah Penaga tu banyak duk pergi dah kat ustaz tu. Saya kata pergi ikut suka hangpa. Dia kata jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah, wujud tu. Ada siapa? Ada Tuhan. Tuan-tuan, ni kita bukan nak hentam pok-pok Wahabi. Depa cukup petikai benda ni. Tempat saya tu ada seekor. Duk lampas campur. Baru ni jumpa di kedai. Dia kata, hang ni Tuhan. Saya kata Tuhan langit kot. Apa maya kata lagu tu? Hang kata Tuhan duk atas langit. Apa maya kata lagu tu? Saya kata ni ada dalam handset aku. Hang kata Tuhan duk atas langit. Tu orang tu bukan dia sedap tu piang tu, Wahabi piang. Daniel tu, Dr. Daniel punya anak murid dia lah tu. Cukup bahaya tuan-tuan. Ni orang yang menapi sifat nafsiyah. Ada apa kat saya ni, dia tu cikgu ijazah. Dia kata ustaz duk mengaji sifat 20 semua bid'ah ustaz no, apa no. Kacau saya kata tu. Mengaji sat tengok-tengok tu elok balik dah. Bahaya. Kerana orang yang menafikan sifat nafsiyah atas sesuatu ataupun sesuatu daripada sifat-sifat salbiah. Tuan-tuan, sifat salbiah ni penting ni. Sifat salbiah cukup penting. Qidam, baqa, muqalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamu binasi, wahdaniyah. Cukup penting. Wahdaniyah tu asal. Satu macam mana?
Keadaan Allah Ta'ala tu satu yang masa tak berbilang. Kita ni berbilang-bilang. Selain Allah Ta'ala semua bilang. Tuhan bukan lagu tu. Ni sifat penting tu. Kadang-kadang kita tak tahu tu dia bercakap, dia acah-acah main tu. Kalau tempat-tempat saya tu banyak dia bercakap benda tu. Qidam saya kata makna sedia, makna saya tak nak mula. Tuhan bukan ada mula, saya kata. Bakut tu kekal, dia bukan menerima binasa, dia kata. Ada ulas kat depan lagu tu pun depa depa ni saya kata hangpa cari penyakit semua tu. Lah tempat saya tuan-tuan, lillahi ta'ala Tuhan ada dengar. Allahumma salli ala sayyidina. Umur 70 dah. Mula duduk dalam pas. Tak masuk, duduk dalam PH. PH pun tak mau dia. Lah ni duduk dalam, pergi tengok bakat kapuk ada hebat nah. Guan Ing punya orang. Dah kerja dengan DAP lah. Ambil semua anak dia, bini dia, semua tu semua jadi DAP, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semayang tu saya duk kata kat Tok Imam tu. Keluarga Tok Imam saya kata, hampa semayang macam mana saya tak tahu. Saya tengok doa cantik. Jemaat saya pergi duduk belakang, saya tengok. Tang mana kita letak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuan-tuan.